It's better than one. Say two. La la. It's better than one. Two. La la. Dua pizza sederhana pada hanya RM30 dari pakar penghantar pizza nombor 1 di dunia. Faedah. Jadi dalam soalan ini dia tulis faedah. Tetapi kalau pelajar ambil perkataan seharusnya, perlu dan sebagainya, perkataan yang berwarna merah itu salah. Awak salin saja perkataan tersebut, isi awak akan ditolak. Okey, seterusnya. Perkataan ini pula, seperti mana saya beritahu tadi, penanda wacana. Oleh itu, seterusnya, selain itu, selepasnya ada isi. Jadi, jaga dengan penanda wacana. Seterusnya, kita lihat penutup. Dalam penutup ini, pelajar, saya tak masuk isi tersirat, saya masuk penutup. Kebiasaannya pelajar akan melakukan kesilapan apabila menulis penanda wacananya. Dia tulis oleh itu, sepatutnya. Apakah perkataan yang harus ditulis? Kesimpulannya. Lagi? Intihanya. Lagi? Tuntasnya. Lagi? Konklusinya. Okey. Alright. Sweet sangat, suara jauh dengar. Suara sweet, wajah mesti sweeter. Bahasa Inggeris saya teruk. Okey. Alright, begini. Pertama sekali, pelajar. Begini ya. Reset. Butang dalam otak awak, padam semua perkataan tadi. Hanya 2 perkataan sahaja yang boleh diguna pakai. 1, iaitu kesimpulannya. 2, konklusinya. Siapa tulis perkataan tuntas, intiha, akhirnya dan apa saja perkataan akan turut ditolak. Hanya 2 perkataan sahaja boleh diterima. Konklusi dan kesimpulan. Yang kedua, dalam penutup mesti ada ayat khusus. Pelajar ini melakukan kesilapan kerana ditulis oleh itu semua pihak hendaklah bekerjasama. Jadi ayatnya umum. Kerjasama apa? Semua pihak hendaklah bekerjasama. Kerjasama apa? Semua pihak hendaklah berganding bahu. Bahu berganding dan sebagainya. Salah. Anda kena tulis ikut kaedah ini. Mesti ada penanda wacana. Mesti ada tajuk cadangan harapan. Mesti ada tajuk cadangan harapan. Apa itu tajuk? Macam mana tengok tajuk? Saya ambil contoh kembali dalam soalan SPM Jun yang kita buat tadi. Lihat. Kepentingan pendidikan kepenggunaan. Mana tajuknya? Kepentingan kehendak soalan. Tajuknya pendidikan kepenggunaan. Itulah tajuknya. Ambil tajuk tersebut dan tulis. Kesimpulannya, kesimpulannya, pendidikan kepenggunaan. Hendaklah. Faham tak? Tajuk, terus masuk cadangan terus. Jangan bina ayat umum. Terus pada tajuk, terus beri cadangan. Jadi, dalam ayat ini, pelajar ini melakukan kesilapan. Kerana dia melakukan kesilapan, 1 ayat umum. Kedua, dia menulis 2 cadangan. Sepatutnya tulis agar dapat. Tetapi pelajar ini tulis dan. Ya, ini satu kesilapan yang sangat jelas. Sehingga menyebabkan pelajar ini markahnya kosong untuk penutup. Kosong, habis. Jadi, markah isi sangat penting kerana isi menentukan bahasa. Betul tak? Markah isi menentukan markah bahasa. Jadi, apabila anda melakukan kesilapan kosong pada penutup, markah awak akan menjadi kurang. Jadi, berhati-hati apabila menulis rumusan, kerana rumusan ialah lubuk markah, kerana rumusan ialah mudah untuk ditulis, tetapi rumusan penuh dengan teknikal,
penandaan teknikal. Maksudnya setiap bahagian kesalahan, kalau awak lakukan kesilapan, akan ditolak markah. Jadi jaga-jaga dengan rumusan. Habis cerita rumusan. Seterusnya, kita lihat cerpen dan drama. Cerpen, drama, cerpen, drama, cerpen, drama. Apa yang awak akan dapati dalam soalan ini, dalam cerpen, sepanjang anda lihat tahun 2011 sampailah 2014. 2011 hingga 2014, rata-rata drama, cerpen, cerpen, drama, cerpen, cerpen. Dan ramai menganggapan selepas itu mestilah drama. Tetapi, anda lihat ya, drama, cerpen, cerpen, drama, cerpen, cerpen, drama. Jadi, kebanyakan soalan percubaan negeri seluruh Malaysia. Saya mengumpul soalan peringkat negeri seluruh Malaysia. Buat kajian setiap tahun. Dan kesemuanya kemukakan soalan drama. Ya, mungkin di sekolah awak, guru-guru sudah pun melakukan latih tubi menggunakan soalan-soalan peringkat negeri seluruh Malaysia. Betul tak? Dan anda boleh lihat, kalau anda kumpul dan buat analisa soalan, anda boleh dapati kebanyakan soalan menumpukan pada drama. Tetapi, saya ingin melihat suatu yang berlainan sedikit. Ini kajian saya dan tumpuan saya. Yaitu, anda lihat ini. Tumpuan saya, pada tahun ini, drama perlu beri perhatian pada tiang cengal dinding sayung. Berkisah tentang cerita seorang ayah yang hilang di laut akibat tsunami. Betul tak? Dan kemudiannya masalah keluarga mereka. Kemudiannya pula 1400 tentang seorang lelaki yang bernama Dolah. Betul tak? Yang capek kemudiannya dia korek lubang kubur ibunya. Betul? Ingat cerita tersebut? Alright. Kemudiannya gelanggang Tok Wali. Satu cerita yang menarik tentang Tok Wali. Ada konflik dengan orang surau. Dan ada anak muridnya yang bernama Ripin. Dan anak saudaranya yang menagih dadah. Bagus. Tetapi, kalau anda tumpukan drama sahaja, sangat bahaya. Kita kena tengok tajuk di luar daripada skop drama, iaitu cerpen. Cerpen yang tak keluar pada tahun lepas, walaupun favorite, walaupun popular pada tahun lepas, iaitu cerpennya Ibu dan Cepir. Berkisah tentang seorang ibu yang bertanggungjawab dan ayah yang tidak bertanggungjawab. Hanya tahu bermain dengan burungnya sahaja. Betul tak? Ya. Ya. Apa tajuknya? Ibu dan Cepir. Dan juga satu lagi ialah Pahlawan Buntung. Beri tumpuan. Dua tajuk cerpen juga. Jangan terlalu beri tumpuan pada drama. Takut nanti kalau tak keluar, awak sendiri yang kecewa di tengah jalan. Yang seterusnya, kita lihat prosa klasik. Prosa klasik ini pula, tajuk memang dah popular dah. Tajuk dah popular. Setiap soalan peringkat negeri mengemukakan tajuk satu ini. Memang sangat popular. Dari tahun lepas popular tapi tak keluar tahun lepas. Tahun ini kemungkinan saya harap-harap sangat tajuk ini yang akan keluar. Walaupun dah keluar beberapa kali, kalau awak lihat dari soalan November 2011, kalau awak lihat, beberapa tajuk ini yang dah keluar. Hikayat Lang Buana Jun 2014. Jadi, kita boleh asingkan tajuk ini. Yang mana anda lihat, ya? Yaitu, yang perlu diberi tumpuan pada tahun ini ialah Opu Daeng Menambun. Dan juga pelayaran yang penuh peristiwa. Opu Daeng Menambun mengisahkan tentang 5 pahlawan. Opu Daeng Menambun, Kemasit, apa lagi? Perani, Celak dan juga Merewah. Kelima-lima orang ini ialah datang dari
dari mereka ialah pahlawan Bugis yang datang ke Tanah Melayu, yang seantaranya untuk membantu. Contohnya, pergi ke Tanah Melayu, pergi ke Kedah, bantu Raja Kedah. Jadi anda lihat, yang keduanya, pelayaran yang penuh peristiwa, berkisah tentang siapa? Awang Sulung Merah Muda. Pergi berlayar dengan siapa? Tuan Puteri. Pergi ke mana? Tanah Jawa. Anda baca cerita ini, sangat menarik. Dan, saya nak anda lihat, selain daripada Opu Dai Menambun ini juga, satu tajuk yang perlu diberi penekanan, yang di luar daripada tajuk popular, ialah Koja Maimun. Tengoklah tajuk Koja Maimun. Satu tajuk yang tak popular, tapi tajuknya dah keluar dalam SPM Jun 2012. Tetapi saya nak anda lihat tajuk ini, Koja Maimun. Okey. Seterusnya, kita lihat dalam panduan kita. Panduan saya nak sentuh panduan peraturan nombor 3 sahaja. Peraturan nombor 3 mengatakan, kalau soalan nombor 3 biasanya dalam cerpen dan drama dia kata begini. Soalannya, 1 nilai pengajaran dalam petikan, 1 dalam keseluruhan cerpen atau drama. Pernah tengok tak soalan macam ni? Biasa soalan nombor 3, betul tak? Dan pelajar kena tulis frasanya berhati-hati. Kadang-kadang pelajar tulis selain itu. Bila isi kedua awak tulis selain itu, isi awak akan dianggap sebagai isi yang sama, dan ini menyebabkan daripada 4 markah awak tinggal berapa markah? 2 markah. Jadi berhati-hati. Seterusnya, anda kena tulis frasanya. Manakala pengajaran dalam keseluruhan cerpen atau drama, awak kena tulis frasa ini. Jangan tulis selain itu. Jangan tulis penanda wacana. Tak nak. Gunakan perkataan atau frasa manakala pengajaran dalam keseluruhan cerpen. Sebab, apabila awak gunakan ini, sangat penting sebabnya pemeriksa dapat membezakan isi dalam petikan dengan isi dalam keseluruhan cerpen. Ini nasihat daripada pemeriksa kertas. Jadi, saya harap anda dengar dan buat. Jangan guna penanda wacana selain itu. Okey? Seterusnya, kita tengok yang penting-penting. Seterusnya, kita lihat tata bahasa. Soalan 3B. Soalan 3B ini, anda tengok betul-betul. Biasanya, soalan ini dah keluar. Dia ulang balik pada tahun yang sama, iaitu pada tahun 2013 dan 2012. 2007, 2008 dia keluar balik semula, tetapi terbalik. Lepas itu, keluar lagi. Yang sama, pola ayat. Keluar 2013, pola ayat. Lagi sekali, keluar lagi. Dalam 2014 Jun. Keluar pada bahagian 2014 Jun. Dialog cakap pindah, tukar turun bawah, cakap ajuk, cakap pindah. Keluar sekali lagi dalam SPM. Ulangan, keluar ulangan. Jadi, tumpuan anda ialah dalam kotak. Tumpuan anda dalam kotak ini sahaja. Apakah yang belum keluar lagi? Yang belum keluar dalam kotak ini ialah ini dia. Yang dah keluar dalam percubaan, awak tengok bagaimana perbandingan saya dengan kajian saya. Ini percubaan seluruh Malaysia dan ini ialah kajian saya. Inilah dia yang harus awak beri tumpuan. 1, mencerahkan dan menggabungkan ayat. 2, anda kena lihat subjek dan predikat. 3, jenis ayat. Yang cakap ajuk tak payah lagi dah keluar. Anda hanya perlu balik rumah, buat latihan banyak-banyak untuk cakap ajuk, untuk ayat tunggal, ayat majmuk, atau mencerahkinkan ayat, menggabungkan ayat, menggunakan kata kata apa? Kata hubung. Atau awak lihat subjek dan predikat. Atau tengok jenis ayatnya. Jenis ayat ada 4 jenis ayat.
Kakak tahu tak jenis ayat 4 jenis ayat tu? Tahu tak? Ayat apa? Ayat penyata, ayat perintah, ayat tanya, ayat seruan. Daripada ayat perintah diturunkan ada 4. Ayat suruhan, ayat larangan, ayat permintaan, ayat silaan. Ayat penyata, seorang lelaki telah mati. Ayat penyata, ayat tanya, bilakah lelaki itu mati? Betul? Ayat seruan, wah, lelaki itu sudah mati. Masuk ayat perintah, ada bawah suruhan, pergi mati lelaki itu. Suruhan. Ayat larangan, jangan mati dulu. Ayat permintaan, tolonglah mati. Ayat silaan, silalah mati dulu kan. Jadi penggunaan perkataan itu anda tahu dan dapat membezakan jenis ayatnya. Okey, seterusnya habis bahagian soalan 3B, kita tengok bahagian ejaan pula. Ejaan anda kena jaga bahasa Arab. Ejaan kena jaga bahasa Arab. Kenapa? Kerana dalam bahasa Arab, soalan SPM Jun 2014 mengemukakan soalan bahasa Arab dalam bina ayat tawakal. Tawakal, taksub, takjub dikemukakan dalam SPM Jun 2014. Sebab itu anda kena jaga dalam SPM, dalam bahasa Arab, pelajar SPM yang alirannya ada aliran Arab, kena jaga. Kerana kadang-kadang sebutan Arab berbeza dengan ejaan bahasa Melayu. Contoh, Ramadan. Betul tak? Biasa kita Ramadan, sepatutnya apa? Ramadan. Awak dengar bulan puasa kan? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Oh, sedap. Ramadan, salah. Sebenarnya apa? Bulan Ramadan. Bunyi macam Indonesia sikit. Bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Kan? Ada macam tu lah. Dia ada bunyi. It's better than one. Say two. La la. It's better than one. It's Domino's 2 for 30. 2 regular pizzas for only 30 ringgit. From the world's #1 pizza delivery company.